Kerajaan Saudi menarik balik sekatan-sekatan ketat bagi membendung COVID-19 dalam 3 tahap. Tahap terakhirnya pada 21 Jun nanti menandakan berakhirnya perintah berkurung kecuali di Bandar Mekah. Dalam perkembangan lain, di luar negeri bantahan berterusan di merata Amerika Syarikat buat hari ke-6 berturut-turut. Puluhan ribu orang menyertai bantahan itu berikutan kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, semasa ditahan anggota polis kulit putih di bandar Minneapolis minggu lalu. Sekurang-kurangnya 40 bandar telah menguatkuasakan perintah berkurung bagi meredakan bantahan, ada yang bersifat ganas dan melibatkan penjarahan. Sehingga 5,000 anggota pengawal negara telah dikerah ke 15 wilayah dan ibu kota Washington DC. Derek Chauvin, bekas anggota polis yang menyebabkan kematian Floyd, dihadapkan ke mahkamah hari ini. Dia telah dikenakan tuduhan membunuh tanpa niat dan boleh dipenjara sehingga 25 tahun. Bagaimanapun, keluarga Floyd mendakwa Chauvin memang berniat untuk membunuh lelaki kulit hitam itu. Rakaman video menunjukkan Chauvin telah menekankan lututnya di leher Floyd dan mengabaikan rayuan Floyd bahawa beliau tidak boleh bernafas. Liputan dalam negeri menjelang tahap pertama penarikan balik circuit breaker diteruskan nanti. Kita tinjau keadaan perniagaan bengkel-bengkel kereta. Adakah ia akan segera bangkit dalam tahap pertama itu? Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Kita harus memainkan peranan kita untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19 sedang kita memulakan semula aktiviti-aktiviti. Semua orang harus terus menghadkan pergaulan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah. Tetapi, dalam fasa pertama, pasca pemutus rantaian jangkitan mulai 2 Jun, anda boleh mengunjungi ibu bapa atau datuk nenek anda yang tinggal di rumah yang lain. Kunjungan seperti ini harus dihadkan kepada sehari sekali saja dan tidak lebih daripada 2 orang pengunjung yang tinggal serumah. Menghantar anak-anak untuk dijaga di rumah ibu bapa atau datuk nenek juga akan dibenarkan. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak penting dan majlis-majlis keramaian tidak boleh diadakan. Warga emas harus terus duduk di rumah seberapa boleh. Warga emas harus terus aktif di rumah dan berhubung dengan orang lain secara digital. Anggota keluarga harus terus membantu warga emas untuk mendapatkan barangan keperluan agar mereka tidak perlu keluar rumah. Jika warga emas perlu keluar, lakukannya semasa waktu kurang sibuk saja. Warga emas dan penjaga mereka yang memerlukan bantuan boleh menelefon AIC di 1-800-650-6060. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Sakundalas, satu kali makan hari-hari mau. Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput, ha? Sakundalas, layanan bagus, sedap gila, tak boleh habis. Hantar rumah pun boleh. Yo. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Sintel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Sintel TV.
Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Perbicaraan rasuah mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berkaitan syarikat SRC International dijangka berakhir minggu ini. Pihak pendakwa dan pembela akan menyampaikan hujah lisan masing-masing sepanjang 3 hari ini dan disusuli dengan keputusan hakim. Kes itu berkaitan dengan pemindahan 42 juta ringgit dari SRC International, bekas anak syarikat dana pelaburan negara 1MDB ke akaun-akaun bank pribadi Datuk Seri Najib. Secara keseluruhannya dalam kes itu beliau dikenakan 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa. Sekiranya didapati bersalah, beliau boleh dipenjara sehingga 20 tahun bagi setiap pertuduhan serta denda 5 kali ganda daripada wang rasuah itu. Datuk Seri Najib dikenakan lebih banyak pertuduhan berkaitan penyelewengan dana 1MDB sendiri. Di dalam negeri, lebih 17,000 karton rokok tidak dibayar cukai dirampas dari sebuah gudang di Yishun, rampasan terbesar tahun ini dalam satu operasi. 4 orang lelaki telah didakwa di mahkamah Jumaat lalu berhubung kes tersebut. Para pegawai ICA pada mulanya sedang memeriksa sebuah lori kontena di Pusat Pemeriksaan Pasir Panjang apabila mereka menemui sesuatu yang janggal pada imej-imej imbasan yang dijalankan pada Rabu lalu. Para pegawai kastam yang kemudian menjalankan operasi susulan di sebuah bangunan perusahaan di Yishun Street 23 mendapati 3 orang lelaki sedang mengeluarkan kotak-kotak mengandungi rokok tidak dibayar cukai daripada 16 kabinet besi. Mereka diberkas bersama 17,250 karton rokok tidak dibayar cukai. Cukai-cukai rokok itu berjumlah sekitar 1.6 juta dolar. Seorang lagi lelaki 35 tahun juga ditahan pada hari yang sama kerana bersubahat. Bengkel-bengkel penyenggaraan kereta diberi kebenaran untuk beroperasi semula mulai esok selepas berakhirnya tempoh circuit breaker hari ini. Meskipun gembira dapat meneruskan perniagaan seperti biasa, para pemilik bengkel yang kami temui menjangkakan perniagaan mereka akan terus lemah dalam jangka masa terdekat. Bengkel Mega Auto di Sin Ming ini antara yang menyaksikan tempahan khidmat senggara keretanya rancak sedikit sejak minggu lalu. Jika lazimnya ia mendapat 30 permintaan bagi khidmat tersebut dari pemilik kereta, minggu lalu ia mendapat hampir 50 permintaan servis kereta untuk dijalankan minggu ini. Mostly dia punya kenderaan dia dah due untuk di servis. Jadi banyak diorang telefon lah untuk booking untuk servicing lah. Encik Hisham sedikit beruntung kerana bengkelnya dapat terus beroperasi walaupun dalam circuit breaker kerana beberapa syarikat korporatnya termasuk dalam kategori perkhidmatan penting. Namun demikian, beliau tetap mengadu bahawa perniagaannya menjunam 70% sejauh ini memandangkan 60% pelanggannya adalah pemilik kereta persendirian. Kini dengan bengkel-bengkel kereta boleh beroperasi seperti biasa di bawah fasa pertama berakhirnya pemutus rantaian jangkitan COVID-19, beliau menjangkakan perniagaannya akan hanya bangkit antara 10% hingga 15% pada bulan ini. Sebab sementara ni banyak saya punya customer pun tak ada job. Jadi diorang affected dengan saya pun kira terkena lah. Pasal if they don't use their vehicle, that means I'm also affected lah. Because there's no business for me lah. Bagi bengkel kereta milik Encik Muhammad Shah Lazim ini yang terletak di kaki bukit, perniagaan beliau masih belum menampakkan kemajuan. Encik Shah 68 tahun berkongsi bahawa beliau sejauh ini belum lagi menerima sebarang tempahan untuk menyenggara kereta pelanggan walaupun circuit breaker berakhir hari ini. Bengkel berusia 17 tahun ini biasanya melakukan sekurang-kurangnya 3 kerja pembaikan atau servis sehari. Ia juga antara yang terpaksa ditutup pada lewat April di bawah langkah-langkah pencegahan COVID-19 lebih ketat. Ini pertama kali lah, ni first time lah. Kena macam apa? Kena tutup begini, tak ada kerja. Jadi kalau tak ada kerja kat rumah pun tak tahu nak bikin apa. Kadang-kadang datang sini kasih bersih workshop.
Mujur beliau mendapat bantuan wang $3,000 pada Mei lalu sebagai individu bekerja sendiri di bawah skim Bantuan Pendapatan Individu Bekerja Sendiri SIRS. Menurutnya, ia sangat membantunya membayar sewa bengkel sebanyak $3,800 sebulan sementara menunggu para pelanggannya datang semula.